أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Fadil Imam yang dimuliakan, pengusi surau dan juga seluruh ahli dan puasa muslimin yang dirahmati Allah, muslimat dikasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini tentunya dirahmati Allah kita masih ada peluang untuk berjumpa lagi, namun di dalam tazkirah yang sangat ringkas insya-Allah. Dan saya kira orang Batu Enam ni merupakan orang degi atau orang nelang. Nelang ni dia bukan cekok dia. Dia bukan cekok ni, maksudnya saya rasa ini surah pertama saya tazkirah lah bulan Ramadan ni. Tak ada lagi tempat lain ada tazkirah. Satu malam saya tazkirah di TCM, tak sampai 2 minit polis datang. Saya berhenti serta-merta. Tentunya dirahmati Allah. Lepas habis tazkirah dan semayang, perjumpa saya, Ustaz kan pendek sangat tazkirah. Ini akan tangkap aku. Rupanya main dengar juga. Jadi tentunya jawab sekalian, alhamdulillah lah di sebuah kita ni insya-Allah tidak ada apa-apa. Maka tentunya dirahmati Allah. Hari ni berapa Ramadan? Hari berapa? Hari ni 14. Hari 12 kan? 13 Ramadan. Maknanya tuan-tuan memang hafal lah bulan Ramadan, alhamdulillah. Tuan-tuan ada agak lah 13 Zulkaidah ingat? 13 Safar ingat? Tuan-tuan, kita tak ingat kalender hijrah melainkan bulan Ramadan sebulan penuh kita hafal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan lupa balik kalender hijrah ini sehinggalah habis Syawal. Syawal mungkin 1-2 kita ingat lagi sebab baju raya masih ada. Habis baju raya, kuih raya, kita lupa Syawal itu. Kita akan ingat semula bila? Bulan Zulhijjah pula, kerana ada apa? Ada raya haji. Maka begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemuliaan Islam, kemuliaan bulan-bulan hijrah itu. Ada pun bulan Syaban, mulianya ia kerana adanya Isra dan Mi'raj. Bulan Hijjah dulu, mulianya ia kerana adanya Isra dan Mi'raj. Ada pun bulan Syaban, mulianya ia kerana adanya Nisfu Syaban. Ada pun bulan Ramadan, mulianya ia kerana ada nuzul Quran dan juga Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jangan lupa tuan-tuan, sebelum datangnya Ramadan kita masih ingat imam kita mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballirna Ramadan. Kita semak rupanya doa imam, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nabi berdoa begitu. Apa tujuan? Tujuannya ialah Nabi nak menyambut ketibaan Ramadan. Rupa-rupanya daripada bulan Rajab dulu lagi Nabi mendoakan dan mengalu-alukan ia. Maksudnya tuan-tuan, 2 bulan sebelum Nabi dah doa untuk menerima Ramadan. Maksudnya Nabi di antara orang yang sangat gembira dengan hadirnya Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di situ juga kita boleh ambil falsafah. Rupa-rupanya nak sambut Ramadan itu, ia mesti bermula dengan lebih awal daripada itu. Sebab itu falsafah Islam menukilkan bahawa andai kalender hijrah itu dijadikan sebuah pokok, maka bulan Rajab ialah bulan untuk menanam biji benih. Adapun bulan Syaban, bulan untuk menyiram benih yang kita tanam. Adapun bulan Ramadan, bulan untuk kita tuai hasil yang kita tanam itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak dapatkan hasil maksudnya kita dah bersedia 2 bulan lepas menanam, membaja dan sebagainya baru dapat hasil. Maka begitulah analogi ini diterapkan di dalam Ramadan. Maksudnya kita nak dapat hasil Ramadan ini ialah kita dah bersedia 2 bulan lepas, barulah kita mampu duduk istiqamah beribadat di dalam bulan Ramadan. Kalau tidak, kita tidak mampu. Sebab kita tidak ada pasak, kita tidak ada benih yang ditanam lebih awal. Bila masuknya Ramadan, baru kita mula nak menjejakkan kaki ke masjid surau, kita tidak akan mampu berada kekal lama.
Yakinlah tuan-tuan, 1 hingga 10 Ramadan mereka mula ada, tapi pertengahan dan hujung Ramadan mereka akan mula hilang semula. Pasal mereka tidak ada akal undi, mereka tidak ada kekuatan. Mereka hanya datang sekadar untuk memenuhi ruang-ruang, melihat suasana dan malu kejiran dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu Nabi SAW menukilkan dalam hadis, Nabi menyebut Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan, dan pengakhirannya adalah pembebasan daripada api neraka. Ramadan awalnya rahmat. Kita jangan lupa, ketika Nabi Allah Adam alaihi salam mula-mula diciptakan, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 100 rahmat. Tuhan kirim Nabi Adam ke dunia dan bersamanya disertai 1 rahmat sahaja. 99 rahmat lagi Tuhan simpan di sisinya sebagai 1 syafaat insya-Allah untuk kita di hari akhirat nanti. Dengan 1 rahmat itulah hari ini kita berkongsi, kita berkasih sayang, kita boleh beribadat, kita boleh kahwin, kita boleh makan dan sebagainya. Hatta orang bukan Islam, ayat-ayat itik tumbuh-tumbuhan yang kita bela dan sebagainya, semuanya berkongsi rahmat yang sama. Namun bila sampai Ramadan itu, Tuhan ganda dan lipatkan lagi rahmat, maka khususnya kepada orang-orang mukmin. Maka sebab itulah dengan rahmat itu tuan-tuan, hari ini kita mampu beribadat lebih lama, lebih banyak berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Mana mungkin tuan-tuan boleh dengar kuliah sampai pukul 9.30. Mana ada orang dengar kuliah 9.30. Tuan-tuan, dulu aku selama pukul 9.30 tu tak tengok jam dah. Bila Ustaz Nordin nak habis. Tuan-tuan, jadi bulan Ramadan tuan-tuan boleh tunggu sehingga bulan 10 agak-agak. Saya nak habis 10.30 ceramah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Imam dah senyum dah. Imam tak nak tunggu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, menunjukkan bahawa rahmat Allah itu beri kepada kita, maka kita rasai dengan Ramadan itu sendiri. Tak itu kita boleh berbondong-bondong, bertimpin tangan, bawa anak bini. Mudahnya kita beribadat pada awal Ramadan dengan rahmat itu Tuhan bagi kepada semua manusia. Namun bila sampai di pertengahan yang disebut tadi, wa yaghfiru liman yasha, kata Allah, wa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Aku boleh ampun siapa yang aku nak, dan aku boleh azab siksa siapa yang aku nak. Maksudnya keampunan Tuhan itu Tuhan tidak bagi kepada semua manusia. Tuhan hanya beri kepada orang yang dambakan pengampunan. Maka orang yang mendapat pengampunan itu mestilah orang yang mendapat rahmat. Sebab itulah pengampunan ini dia tidak sama nilai dengan rahmat yang Tuhan bagi kepada semua. Pengampunan Allah Tuhan bagi kepada orang yang terpilih. Maka sebab itu di pertengahan Ramadan hari ini tuan-tuan, orang boleh hilang ruyuk daripada masjid surah sebagaimana sebelumnya lebih ramai. Pasal keampunan itu tidak semua orang peroleh. Sebab itu tuan-tuan, kita boleh nilai diri kita, semak diri kita dan sebagainya. Kita mampu, kita rajin doa seperti mana sebelumnya. Kalau kita rasa malas dah, kita tidak ada lagi semangat istiqamah untuk berada di masjid dan surau beribadat sebagaimana sebelumnya, sudah pasti tuan-tuan, kita hanya menumpang rahmat Tuhan, namun kita tidak mendapat pengampunan Allah Ta'ala di kerana hati kita. Yang kedua, yang ketiga ialah wa akhiruhu itqun minan nar, iaitu akhirnya nanti pembebasan daripada api neraka. Ini kemuncak amal ibadat kita. Siapa sembahyang hari ini saja-saja, sembahyang kita sebab Tuhan nak bagi ganjaran, iaitulah adanya syurga. Dan sembahyang kita sebab Tuhan bagi ancaman, adanya neraka. Ancaman dan ganjaran itu menjadikan kita orang yang beribadat. Kalau Tuhan buat ancaman sahaja tidak ada ganjaran, orang tidak buat ibadat. Kalau Tuhan bagi ganjaran sahaja tidak ada ancaman pun orang tidak buat ibadat. Hari ini Tuhan bagi ganjaran dan bagi ancaman pun orang tak sembahyang juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menunjukkan bahawa penghujung itu ada kelebihan yang besar. Yakni ini tujuan kita sembahyang tunggang tunggit malam siang pagi petang. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Nah, Tuhan beri peluang kepada kita. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Rupa-rupanya pembebasan daripada api neraka ini ialah orang yang begitu bernilai, di mana mereka yang mendapat pengampunan dalam masa yang sama daripada rahmat, maka orang inilah yang mendapat pembebasan daripada api neraka. Jadi orang ini tak ramai tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu semakin hari kita akan nampak orang semakin gugur di pertengahan jalan. Kerana mereka barangkali tidak terpilih untuk mendapat pembebasan daripada api neraka, walhal Tuhan beri kepada kita peluang untuk mendapatkannya. Pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibadat saja tidak cukup. Sebab itu kita ada tazkirah, kita ada kuliah supaya kita memahami konsep ibadat kita, bukan hanya sekadar ikut-ikutan. Bila datangnya Ramadan kita bersorak gembira. Gembira pasal apa? Gembira kerana ada murid, makan free, tak perlu masak macam saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bukan macam tuan-tuan lah. Maka tuan-tuan bergembira betul-betul, kerana tuan-tuan di antara orang-orang yang mendapat manfaat besar daripada ibadat kita hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di sana terdapatnya pemahaman ataupun konsep yang diterapkan orang ataupun ahli tasawuf yang berkaitan dengan Ramadan, diambil dengan huruf-huruf konsonan yang digabungkan dari perkataan Ramadan itu. Yang pertama Ra, Mim, Do, A, Nun itu. Yang pertama Ra, konsonan yang pertama. Ra itu merujuk kepada rahmat yang kita sebutkan. Mim ialah maghfirah Allah Ta'ala yang telah kita bacakan tadi. Do ialah domanullah, yakni satu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang dirangkum dalam Itqun minan nar tadi. Ulfurlah, Allah menjinakkan hati-hati kita di dalam bulan Ramadan tidak sama dengan bulan sebelumnya. Bulan Ramadan lah orang suka buat ibadat dengan mudah. Bulan Ramadan lah orang suka memberi sedekah dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang disimpan sedekah untuk disedekahkan pada bulan Ramadan. Tujuannya apa? Nak mendapat kelebihan. Sebab itu dalam Ramadan ramai orang berani bersedekah dan sebagainya. Tuan-tuan, kita nampak hari ini banyaknya brosur-brosur yang ada di kita. Apabila masuk Ramadan diedarkan pembinaan masjid, pembinaan madrasah dan sebagainya. Anak yatim pun ada. Tujuannya apa? Dia tahu di bulan Ramadan ialah hati-hati kita ini mudah. Sebab Tuhan menjinakkan hati-hati kita. Kemudian orang yang bergaduh di bulan Ramadan tak bergaduh, tuan-tuan. Aku ni bulan Ramadan je kata. Kata Ramadan yang belasang dah. Maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dianggap Ramadan saja ada Tuhan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itulah Tuhan melembutkan hati kita. Lebih kita itu. Dan nu'anullah, yakni pertolongan Allah kepada kita di bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti doa orang-orang yang berpuasa. Tuhan tidak akan sia-siakannya. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ada 3 golongan yang mana Tuhan tidak akan sia-siakan doanya. Yang pertama ialah orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini bulan yang paling bagus untuk kita banyakkan berdoa. Berdoalah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, kita di kalangan orang yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Saya pernah cerita dulu, bulan Ramadan selalu tak sebut doa lah Tuhan terima doa kita. Pada bulan Ramadan 10 yang terakhir, 2/3 malam di Mekah depan Kaabah, dia multazam dan sebagainya. Tentu suatu hari doa tadi, tazkirah tadi didengar oleh orang kaya sedikit, yang ada duit. Dia pun kata, ustaz ni kata bulan puasa doa mesti Tuhan terima doanya. Kan begitu. Antaranya bulan Ramadan je, kemudian akhir Ramadan je, 2/3 malam je, dan ke Mekah pula, dikuterbang ke Mekah. Kerana nak berdoa di depan multazam tadi yang disebut oleh guru. Tentunya dirahmati Allah. Sampai di Mekah dia berdoa sungguh, ya Allah, ambil peluang kerana bulan Ramadan ni Tuhan tidak akan siakan doanya. Dia doa apa tu? Ya Allah, jadikanlah aku jutawan. Ya Allah. Dia doa jadi kaya. Ya Allah, jadikanlah aku jutawan. Balik malam dia doa 2/3 malam. Akhirnya dia balik ke Malaysia. Habis balik ke Malaysia, sampai hari raya tentu dia tak kaya lagi. Lepas 2 bulan mari Aidil Adha, dia tak kaya lagi. Akhirnya dia kata, ustaz tu penipu. Nama tuan-tuan, dia kata doa bulan Ramadan Tuhan tidak akan sia-siakan. Tiba-tiba aku tak kaya pun yang aku doakan pada bulan Ramadan. Tengok-tengok dia marah tuan-tuan. Tiba sampai surat daripada kerajaan, anda dipindahkan ke Indonesia
pindah kerja. Tentunya dirahmati Allah. Marah dia celah berhenti Ustaz Majid. Hari itu ceramah beria katanya Tuhan akan doa kita. Sekarang aku bukan doa Tuhan tak terima doa, mendapat bala pula dipindahkan kerja. Marah-marah dia pun dipindah dulu. Dia ikut sampai di Indonesia kerja sebulan, 2 bulan. Dapatlah gaji. Dapat apa? Dapat sedikit gaji. Tuan-tuan, bila buka sedikit gaji, dia terkejut kerana gajinya kini ialah 25 juta sebenarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baru kita ingat, ya Allah, betul kata Ustaz Nordin, aku kini sudah jadi jutawan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma dia tersilap. Silap dia doa masa di Kaabah. Patutnya jelas, ya Allah, jadikanlah aku jutawan dolar kan, jutawan ringgit kan, jutawan rupiah kan. Betul. Sebab tu dalam kita berdoa, kita nyatakan jelas, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, aku nak kahwin seorang lagi. Biar jelas begitu, jangan sembunyi-sembunyi kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, supaya doa kita itu diangkat. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama doa. Yang kedua, al-imam al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak akan disia-siakan doanya. Yang ketiga ialah al-mazlum, doa orang-orang yang dizolimi. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan peluang yang Tuhan bagi. Saya yakin dan percaya orang Batu Enam ini tidak sama dengan tempat yang lain. Mereka ini rajin beribadah. Sebab itu kita tidak rugi untuk sama-sama mendengar ayat-ayat puasa ini, supaya kita kaji dan selidik rahsia di sebaliknya. Selalu imam kita baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berapa imam kita punya tazkirah ni? 1 jam. Pendek sangat. Wahai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu ni tuan-tuan, kita baca dengan Arab. Kalau baca dengan Jawi jadi apa imam? Dia jadi amnu. Wahai orang-orang yang beriman, ya itulah dipanggil huruf nida ataupun munada. Makna apa? Hei, Tuhan sebut. Tuhan bagi seruan. Tujuannya nak menarik perhatian supaya kita beri tumpuan. Wahai orang-orang yang beriman, Tuhan sebut. Kutiba alaikumusiyam, kutiba. Kalimah kutiba dimari dengan mabni lil majhul. Membawa makna asalnya ditulis. Ditulis itu maksudnya diwajibkan. Dalam surah Al-Baqarah yang imam kita baca, ayat yang Tuhan gunakan kalimah kutiba ada tiga kaitan, tapi dalam tempat yang dekat-dekat. Yang pertama ialah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yang pertama. Yang kedua di bawah dia ya ayyuhallazina balik. Yang kedua kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyah. Yang pertama bab semai, bab puasa. Yang kedua Tuhan datangkan dengan bab wasiat. Yang ketiga ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Kutiba puasa, kutiba wasiat, kutiba hudud qisas. Tentunya dirahmati Allah, peri pentingnya puasa, peri pentingnya hudud dan qisas sama macam puasa tadi. Tetapi kenapa puasa kita boleh terima, tapi bila berkenaan dengan hukum jenayah kita bising. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedangkan Tuhan gunakan perkataan yang sama bagi mewajibkan hukum tersebut. Tuan-tuan, itu kalimah kutiba. Yang pertama Tuhan letak pada puasa. Yang kedua Tuhan letak pada wasiat. Rupanya wasiat ni benda yang wajib, tuan-tuan. Malahan sunat juga boleh kita berwasiat pada sabat malam. Tuan-tuan, wasiatlah. Mudah-mudahan kita mati nanti kita tidak lagi hidup di dunia. Kita mati dalam keadaan kita meninggalkan dunia. Ya, Dr. Harun dia sebut ada 3 golongan orang yang mati tapi belum meninggal dunia. Apa dia? Yang pertama orang yang berhutang, yang kedua orang yang bergaduh dengan orang tak minta maaf, yang ketiga orang yang ada harta tapi belum sempat diwasiat, difaraikan dan sebagainya. Maka orang ini mati dalam keadaan belum meninggalkan dunia. Tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kutiba.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan untuk kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kita. Persoalannya sekarang ialah siapa mereka orang yang sebelum kita? Siapa mereka? Sebab itu dalam kitab tafsir Al-Jalalain dari Imam As-Suyuti, kitab tafsir Al-Qurtubi, kitab tafsir Hamka umpamanya, kita kaji, rupa-rupanya orang yang sebelum kita berpuasa itu banyak jenis. Iaitulah kata Ibn Abbas kata, yang dimaksudkan dengan orang yang berpuasa sebelum kita ialah zaman Nabi Adam lagi sehingga zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya puasa ni merupakan amalan dah lama orang dulu buat dah sebelum kita buat. Yang pertama. Yang kedua ialah pandangan yang kedua, Imam As-Suyuti menyebut, dia kata iaitulah bermula daripada Nabi Nuh alaihi salam sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah Rashid Ridha menyebut puasa ini pernah diwajibkan kepada orang-orang Yahudi dulu, orang-orang Nasrani dan sebagainya. Mereka ini berpuasa lebih banyak daripada kita. Yang pertama orang Nasrani, mereka juga berpuasa 30 hari macam kita. Tiba-tiba di kalangan mereka itu ada seorang Raja Nasrani ini tuan-tuan. Dia puasa 30 hari. Suatu hari dia sakit gigi, umurnya 40. Dia sakit gigi tuan-tuan. Sakit gigi, dia bernasar, kalaulah Allah Ta'ala beri kesembuhan sakit ini, aku nak tambah puasa jadi 37 hari, tambah 7 hari. Kemudian tuan-tuan, bila dia bernazar, sembuh sakit gigi dia tadi, akhirnya tuan-tuan, dia pun tambahlah puasa jadi 37 hari. Bila sembuh sakit, akan hidup sekarang, mati. Tuan-tuan jadi rahmat Allah. Dia macam perak men. Tahu perak men? Perak men yang lembut lah. Perak men lembut, tuan-tuan, umur dia 41 tahun. Dia mati sakit gigi. Dia mati sakit gigi. Muncullah aku ni, Terengganu men, umur 41. Sakit gigi tapi Terengganu men. Tuan-tuan jadi rahmat Allah. Kalau tuan-tuan dengan saya ni umur 40, sakit gigi, mau perak tu 08, tak lama dah tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perak men ni dia mati macam ni, mati ngokong. Tahu ngokong? Macam bersejukan. Tuan-tuan tengok situ. Saya bawa anak murid saya pergi ke perak men di Lembong itu, menyaksikan banyak khasanah-khasanahnya. Kata penceramah di situ, dia kata perak men ini hidup 11,000 tahun dulu. Ustaz, lama dah. Kita mau betul lama. Kita akan tanya satu soalan. Sila. Agak-agak lah, perak men ini kalau 9,000 tahun, zaman Nabi mana dia hidup? Terpingga dia soalan apa? Ni tuan-tuan. Rupa-rupanya dia kata ini misi ustaz kan? Iyalah. Tapi soalan tu tak kena mengena dengan kajian kami. Sebab Nabi kita Muhammad baru meninggal 1400 tahun. Perak men sudah dijumpai 11,000 tahun. Maksudnya tunggu lah balik. Zaman Nabi apa agak? Jadi Musa kah? Ataupun Nabi sebelumnya? Dia kata kami tak kaji sejarah ulang itu. Saya kata awak silap lah. Sebenarnya sejarah tidak mencipta agama, tapi agama yang mencipta sejarah. Dia diam. Habis cerita tu dia kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik semula kepada kita orang sebelumnya. Jadi kerja Nasrani tadi tuan-tuan mati, naik raja baru, maka ditambah lagi 3 hari, dijadilah 40 hari berpuasa. Itu orang Nasrani tuan-tuan. Yang kedua ialah orang-orang Yahudi dan seumpamanya. Mereka ini veji, iaitulah dia tidak makan, tidak minum, tetapi boleh minum susu, dan tidak makan daging, tidak makan telur. Hari ini orang panggil veji. Dia puasa tapi boleh minum susu. Aci lah gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rupa-rupanya veji tu rupanya masih ada zaman sekarang. Sebab tu tuan-tuan, hari ini kita pergi kedai, dia tulis for vegetarian. Kalau kita lah ambil kaedah yang disebut oleh Rashid Ridha ini, agak-agak kita ni bersekongkol tak dengan dia menyediakan ruang untuk mereka beribadat.
Adalah tuan-tuan. Sebab mereka tu sebenarnya Beji tu ibadat. Beji tu bukan saja-saja, Beji tu adalah ibadat yang dah lama wujud sebenarnya. Jadi kalau kita sediakan ruang kepada mereka, kita pun memudahkan mereka beribadat. Saya sebut pada orang kantin sekolah, di sekolah kami ada India, cikgu umpama di Beji. Kalau kamu betul-betul pegang kepada agama kita, kamu tak perlu risau dengan beji-beji ni, lampak dia. Kalau dia nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Tak perlu kita sediakan beji-beji untuk mereka. Sebab beji-beji ni adalah ibadat sebenarnya, ibadat mereka. Tiba-tiba kita pula yang menyediakan ruang-ruang untuk mereka memudahkan di dalam beribadat. Ini tentunya dirahmati Allah. Orang-orang sebelum kita berpuasa di kalangan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Tentunya dirahmati Allah sekalian. Ini yang dimaksudkan dengan orang-orang sebelum kita. Akhir sekali ialah tujuan kita tu. La'allakum tattaqun. Ini tujuan kita berpuasa. Mudah-mudahan. La'alla ni ia makna tamanni yang lil ba'id, jauh. Harapan itu jauh, harap tu. Tuan-tuan. Harapan itu ada tapi jauh sebenarnya. Ada tattaqun itu bertakwa jauh bila dapat akhirat nanti. Maka kita berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab itu takwa ni menjadi inspirasi kita. Supaya kita beringat, maka diwajibkan di dalam setiap kali khutbah Jumaat. Ia menjadi syarat. Tak sebut takwa, tak sah khutbah Jumaat tu. Kan? Begitu. Imam kata ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Kata tu imam, bersungguh tu imam tu saban minggu baca takwa. Waktu kita dengar, angguk lah tuan-tuan. Angguk tu tak angkat-angkat lah, tunduk terus. Begitulah saban minggu, angguk kerana faham makna takwa. Bulan depan datang angguk lagi, begitulah seterusnya. Bila dia angkat kepala? Bila komat. Bila komat angkat. Faham doa makna takwa. Ni setengah jam dah dia angguknya. Tuan-tuan, aku tahulah aku nak bila. Hari Jumaat minggu lepas, boleh katakan 80% Jumaat lena ketika khutbah Jumaat. Bilang seorang-seorang, siapa yang tak tidur? Semuanya lena. Tuan-tuan, sampai saya sebut, jangan tidur tuan-tuan, dengar khutbah. Baru kau, apa hari kita buat sebab begitu? Pasal semua tidur. Ada yang terlentang, kau terlentang? Kata kerana tungginyong. Sebab kerana tungging. Saya senyum je tak tungging. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, takwa ini benda yang sukar untuk kita ertikan. Jadi kita ambil apa yang disebut oleh Imam ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Disebut apa? At-taqwa hiya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Takwa ialah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita dah buat apa yang disuruh, kita tinggal apa yang dilarang. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, insya-Allah. Nabi menyebut at-taqwa hahuna. Takwa hidup di sini. Saya tak mampu menilai tuan-tuan bertakwa, tuan-tuan tak mampu menilai saya ini bertakwa ataupun tidak. Maka kita sendirilah yang ada rahsia takwa itu dengan Allah Ta'ala. Bertepatan dengan puasa. Tuhan menyebut dalam hadis kursi, Nabi menyebut as-siyamu li wa ana ajzilih. Puasa itu untuk aku, akulah yang akan menilaikannya. Kerana apa? Kerana Tuhan saja mampu menilai puasa kita. Sebab puasa kita ini kita tak nampak orang punya dan sebagainya. Sebab tu puasa dia tidak ada institusi. Dia tidak ada institusi khas yang boleh dilihat. Berbanding ibadat yang lain, contoh sembahyang, dia nampak tunggang-tunggik, sujud, rukuk dan sebagainya. Dan sembahyang dia ada institusi dia, apa dia? Ada surau, ada masjid, ada markas, ada dewan, orang buat sembahyang. Mana nampak benda tu, betul-betul. Yang kedua, zakat. Nampak tak zakat? Nampak? Ambil duit, bagi duit dan buat. Kemudian dia ada institusi zakat. Apa dia? Lembaga Zakat Selangor, Lembaga Zakat Negeri Perak. Ada lembaga dia. Tuan-tuan yang dirahmati, ada institusi dia. Sebab benda ni boleh dilihat dengan mata. Yang ketiga, haji umpamanya. Nampak lagi haji? Nampaklah nak kapal terbang, pergi tuan-tuan dan sebagainya. Kemudian haji dia ada institusi dia. Apa dia? Lembaga tabung haji. Kalau dia ni Arab, dia panggil apa? Muassasah dan sebagainya. Semuanya institusi haji ibadat itu sendiri. Tapi puasa
Puasa tak ada institusi dia, pasal kita tak nampak ibadat itu. Mana ada kita dengar lembaga puasa negeri Perak ada? Lembaga puasa negeri Selangor ada? Kalau ada pun nak isi apa dalam lembaga? Tak ada file pun nak isi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu puasa tidak ada institusi. Puasa itu ada di hati kita. Maka kitalah yang tahu sejauh mana puasa kita, dan Allah yang mampu menilainya puasa kita. Sama macam solat jemaah. Solat jemaah walaupun sama-sama sembahyang dengan imam kita, tuan-tuan, pahala kita tak sama. Tak sama. Ada orang dapat pahala berjemaah, ada orang dapat pahala satu je, ada orang dapat pahala pun ada. Macam-macam walaupun sembahyang bersama sama. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitu dengan puasa. Puasa orang makan bersama-sama, sahur sama-sama, tidur sama-sama, berbuka sama-sama. Tapi ganjarannya berlainan mengikut darjat takwa masing-masing dan cara kita mengisi puasa kita itu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, puasa ni dia ada aksesori dia. Ada aksesori dia. Apa aksesori dia? Iaitulah mengaji, sembahyang malam, tarawih yang kita buat hari ini. Barulah cantik puasa kita. Macam rumah kita lah, ada langsir, ada sofa, ada kerusi, ada peti ais dan sebagainya. Baru comel rumah kita. Kalau kita buang semua benda-benda ni, kosong. Puasa kita ibarat begitulah. Kalau tidak ada di dalamnya sembahyang sunat, tidak ada mengaji, tidak ada apa, puasa kosong. Tak cantik puasa kita itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara pengisian yang mencantikkan puasa ini ialah tazkirah yang kita dengar malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mampu mencantikkan puasa kita dan dijadikan ia sebagai satu panduan dan pedoman bersama. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Okey sekali, jangan lupa, ingat, jadikan puasa kita kali ini kita beranggap bahawa puasa yang terakhir. Apa tujuan? Tujuannya supaya kita bersemangat dalam kita beribadat. Ibadat, ya Allah, ini puasa terakhir aku ni pada aku mati, maka kita akan terus menerus berada di dalam beribadat rajin dan semangat serta istiqomah. Hari ini buka puasa berapa tuan-tuan? 7:23. Hebat tuan-tuan. Agak-agaklah kalau bukan bulan Ramadan. Tuan-tuan ingat tak waktu maghrib buat puasa? Bila tak ingat. Itu dah tuan-tuan. Inilah lebihnya Ramadan pada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beringat semua ibadat dengannya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir! Allah.